Selamat pagi, salam sejahtera. Ini berita terkini yang kita terima, yaitu UMNO terima PH, tolak Perikatan Nasional. UMNO terima Anwar Ibrahim, menolak Muhyiddin Yassin. Anwar kini hampir pasti jadi Perdana Menteri yang ke-10. Alhamdulillah. Mesyuarat MT UMNO malam tadi akhirnya memutuskan untuk bersama dengan PH untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Dalam waktu yang sama, ini bererti UMNO menolak untuk bersama dengan Perikatan Nasional yang tiba-tiba juga mahu membentuk kerajaan perpaduan, walaupun Muhyiddin Yassin dengan sombongnya menolak idea kerajaan perpaduan sebelum ini yang dititahkan dan dicadangkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dengan keputusan itu, MT UMNO itu pembentukan kerajaan perpaduan sebagaimana yang dititahkan oleh yang di-Pertuan Agong hanya selangkah saja lagi daripada menjadi kenyataan. Muhyiddin bagaimanapun menolak titah kerajaan perpaduan oleh Agong itu, manakala Anwar Ibrahim bagi pihak PH dengan lapang dada dan tangan terbuka menjunjung kasih titah tersebut. Berikut adalah keputusan mesyuarat MT UMNO malam tadi. Mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO pada 23 November 2022 bersama 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang dipengerusikan oleh YB Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO telah membuat beberapa ketetapan seperti berikut. Pertama, MKT mengambil maklum dan memperhalus segala butiran kedua-dua perbincangan yang telah dijalankan oleh Jawatan Kuasa Perundingan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN. MKT secara sebulat suara memutuskan untuk menyokong dan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya Barisan Nasional menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bukan diterajui oleh Perikatan Nasional bagi memastikan sebuah kerajaan yang stabil dan makmur dapat dibentuk. MKT juga bersetuju semua wakil-wakil rakyat dan parti yang memenangi kerusi parlimen pada PRU 15 mematuhi dan menerima sebarang bentuk kerajaan perpaduan atau lain-lain bentuk kerajaan yang bakal dimasyurkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. MKT memperkukuhkan sokongan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO untuk terus kekal menerjui sebagai pengerusi Barisan Nasional dan sebulat suara menyokong beliau sebagai Presiden UMNO Malaysia. Dimaklumkan juga bahawa Perhimpunan Agung UMNO untuk tahun 2022 ini ialah pada 21 hingga 24 Disember 2022. Ditulis dan ditandatangani oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO 24 November. Saudara-saudara sekalian, keputusan MT UMNO malam itu bukan saja selaras dengan titah Agong, malah dengan sendirinya menjadikan kerajaan perpaduan PH plus BN sudah cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Dalam hal ini, hampir pasti Anwar adalah Perdana Menteri ke-10 bagi Malaysia. Pada pagi ini, Majlis Raja-Raja Melayu akan bermesyuarat dan dipercayai menerima pembentukan kerajaan perpaduan itu. Seterusnya, sama ada petang ini atau pagi esok, Anwar dijangka akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di Istana Negara. Pembentukan kerajaan perpaduan yang ditunjangi PH dan BN ini adalah kerajaan yang mencakupi penyertaan semua kaum dan benar-benar menggambarkan wajah Malaysia yang sebenar. Rakyat Malaysia dengan ini boleh berbangga dan melangkah gagah bersama kerajaan ini untuk membina masa depan secara bersama, kecuali kelompok ekstremisme dan pelampau dengan kegemaran memainkan sentimen kaum dan agama yang terlampau yang akan terus meroyan dan tak tentu hala selepas ini. Namun, bersama GPS dan GRS yang dijangka turut menyertai kerajaan perpaduan selepas ini,
wajah sebenar Malaysia akan lebih terselah dan mengukuh lagi. Harus kita sadar, era mendatang adalah era kepelbagaian dan kemajuan dengan prinsip menerima semua manusia tanpa mengira kaum dan agama sebagai rakan untuk membina negara. Asal saja saling sedia berkongsi, memberi dan menerima. Politik perkauman dan agama yang sempit dengan suka bermusuh dan menggelar yang buruk-buruk kepada mereka yang tidak sebulu mesti segera dicampakkan ke dalam tong sampah. Memang ada cabaran besar di hadapan, tapi dengan sokongan majoriti kita semua, Pakatan Harapan dan BN diyakini mampu mendepani segala cabaran untuk memastikan negara terus cemerlang lagi. Saudara-saudara sekalian, aku setuju dengan tulisan Sahbudin ini apabila mengatakan UMNO terima PH tolak Perikatan Nasional, dan aku menambah UMNO menerima Anwar Ibrahim menolak Muhyiddin Anwar hampir pasti jadi Perdana Menteri yang ke-10. Aku setuju. Ini adalah peluang Anwar, dan bukan sekadar peluang, tetapi dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan juga kesungguhan Anwar Ibrahim, beliau pasti akan menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kali ini. Manakala tindakan Muhyiddin yang kelihatan sombong dan bongkak menolak titah yang di Pertuan Agong kemarin tanpa memikirkan panjang lebar telah menyinggung yang di Pertuan Agong. Selain daripada itu, rakan-rakan aku kata, Muhyiddin ini bolehlah dikatakan mengejar yang terbang tapi tak dapat-dapat, yang digendong berciciran pula. Saudara-saudara sekalian, aku yakin Muhyiddin mungkin menyesal kerana kali ini dia benar-benar jadi pembangkang. Kamu tahukah, mau jadi pembangkang itu bukan semudah ABC. Menjadi pembangkang itu bukan semudah seperti kira-kira jari. Ramai orang kata lebih baik UMNO jadi pembangkang. Tapi tahukah Anda, 5 tahun jadi pembangkang itu macam-macam boleh berlaku. Adalah lebih baik tindakan Barisan Nasional ini menerima titah yang di Pertuan Agong, kerana aku yakin apabila Agung bertitah, apabila Agung bersuara, maka itu tentunya sudah difikirkan sedalam-dalamnya, dan itulah yang terbaik untuk rakyat dan kerajaan baginda. Saudara-saudara sekalian, dengan ini juga kita akan melihat satu era baru di Malaysia, satu era pentadbiran baru di Malaysia, dan aku sebagai pemerhati, aku jangka akan ada pemulihan luar biasa dalam negara Malaysia apabila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dua-dua kumpulan jago ini dapat bergabung. Kita tengok nanti. Oke, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.